Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk sesi pembelajaran kita pada pagi ini, saya akan kongsikan tajuk kita pada hari ini dan saya akan sediakan video khusus untuk kawan-kawan kita yang tidak sempat untuk mengikuti kelas Google Meet pada pagi tadi. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Sila lihat kepada skrin. Kita akan belajar berkaitan dengan algoritma asas sains komputer tingkatan 2. Minggu lepas kita telah belajar berkaitan dengan struktur kawalan pilihan bersadang dan saya telah pun minta awak untuk selesaikan aktiviti 1.1 dan juga 1.2. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan kita akan bincangkan jawapan untuk aktiviti 1.1. Jadi sila bersedia dengan latihan yang telah dijawab untuk kita semak. Kita tengok hari ini. Ini adalah aktiviti 2.1. Menulis pseudocode dan melukis cetak alih bagi satu struktur pilihan bersadang. Anda ialah ketua kepada sekumpulan jual sebuah syarikat pemasaran. Pada setiap akhir bulan, anda dikehendaki mengira komisen bagi setiap jual berdasarkan jumlah jualan bulanan mereka dengan merujuk jadual di bawah. Jadi untuk aktiviti 2.1 di sini kita perlu cari input dan kita juga perlu rujuk kepada jadual. Jadual yang diberi ini adalah algoritma dia. Ataupun kita kata pilihan yang ada untuk kita melaksanakan tugasan ini. Ini algoritma dia. Kita boleh lihat jika jualan kurang daripada 400, kita akan bagi komisen 7%. Kalau jualan dia antara 400 tapi kurang daripada 750, kita akan bagi komisen 10%. Yang ketiga, jika jualan antara 750 hingga 1000, kita bagi komisen 12.5. Dan akhir sekali, jika jualan melebihi 1000 dan ke atas, maka komisen 16.0 akan diberikan. Jadi apa yang saya akan tunjukkan? Untuk hari ini, saya akan tunjukkan mission kita. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita membuat cetak alih dan bagaimana untuk kita membuat pseudocode dan juga satu bonus untuk kita menyemak kita menyemak cetak alih kita betul ataupun tidak menggunakan kita kata perisian logarithm. Selalunya untuk kita semak cetak alih, kita akan lakukan desk check dan juga teknik semakan meja. Tetapi yang ini kita menggunakan aplikasi untuk kita semak sama ada cetak alih kita betul ataupun tidak. Saya akan berikan dua contoh pembinaan cetak alih dan pseudocode dan awak boleh semak nanti berdasarkan kepada latihan yang telah dibuat. Sila semak cetak alih awak. Sekiranya ada kesalahan, boleh buat pembetulan. Jadi jom kita tengok jawapan untuk aktiviti 1.1. Baiklah, sekarang kita lihat kepada contoh untuk jawapan pseudocode. Ada dua contoh jawapan. Itu jawapan A dan juga jawapan B. Kedua-duanya sama, tetap akan menghasilkan output yang sama, cuma pembinaan pseudocode agak berbeza. Nanti kita akan lihat pula bagaimana pseudocode ni akan mempengaruhi cetak alih kita. So lihat kepada di sini. Untuk bahagian A, yang pertama sekali kita kena ingat bila kita bina pseudocode, mula dan juga tamat mesti ada. Kemudian kita perlu masukkan input. Kita perlu masukkan input jualan. Kerana apa? Sebab kita perlu tahu berapa jumlah yang telah dilakukan oleh sales girl, oleh jurujual. Jadi kita perlu masukkan jualan. Sekiranya jualan telah dimasukkan, baru kita boleh lihat jika jualan less than 400, commission ialah jualan kali jualan times dengan 0.07 commission.
Okey, jadi lihat di sini, okey, dalam catat alif, mula dan tamat ni diwakili oleh mula dan tamat diwakili oleh simbol oval yang ini. Kemudian input, input yang ini. Okey, dan jika adalah selection, pilihan, jadi kita buat simbol diamond. Jadi bila awak buat catat alif nanti, perkataan mula, input, jika ni tidak perlu ditulis sebab telah ditulis melalui simbol ini, telah ditunjukkan melalui simbol yang ini. Jadi kita buat penilaian. Okey, jika jualan less 400, commission sama dengan jualan kali 0.07. Okey, jika tidak, jika jualan less than 750, okey, kurang commission sama dengan jualan kali 0.1. Okey, jika tidak, dia akan cek pula sama ada jualan tersebut kurang tak dengan 1,000. Okey, kalau lebih daripada 750 dan kurang daripada 1,000, maka jualan commission ialah jualan kali 0.125. Okey, jika tidak, commission akan dapat jualan 0.16. Kemudian tamat jika. Okey, tamat jika adalah proses yang ini. Okey, ini tamat jika. Okey, kita perlu ada N. Okey, N, kita kata N procedure. Kita kena, bila kita mulakan, kita kena tamatkan. Okey, jadi dekat sini, jika jualan, okey, mesti ada juga tamat jika. Dan akhir sekali, jika jualan yang ini, okey, kita akan tamatkan di sini, tamat jika. Dah habis kita kira, okey, baru kita akan papar commission. Okey, papar commission dalam bentuk output yang ini. Okey, papar commission dalam bentuk output. Okey, kemudian baru kita boleh ada mula dan kita akan tamat. Kalau awak lihat di sini, okey, dalam catat alif, kita juga perlu lakukan indentation atau indent. Okey, perenggan lah. Kalau dalam bahasa Melayunya awak belajar, awak akan panggil perenggan. Okey, di sini sini perenggan tak nampak. Sekejap. Saya bagi. Okey. Sini nampak tak? Antara jika dengan ni dia ada perenggan. Okey, jika yang ini dengan ini adalah perenggan. Ini adalah perenggan. Kenapa kita perlu ada indentation? Supaya kita boleh tahu bilangan aktiviti yang kita lakukan. Okey, kita tahu itu adalah sesuatu yang berbeza. Okey, contoh. Okey, saya bagi contoh ya. Nombor 1. Mana pen? Okey, nombor 1. Okey, untuk nombor 1 kita akan mula. Okey, kemudian nombor 2 kita masukkan input. Okey, nombor 3 kita masukkan jika. Jadi kita tahu dalam jika ni, ini semua okey, dari bermula jika sehingga sini, jika, okey, sehingga tamat jika yang ini. Okey, ini merangkumi satu perkara dekat jika yang sini. Okey, dia merangkumi satu perkara. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 kita papan. Dan nombor 5 kita bagi tamat. Okey, dan dalam jika selalunya akan ada proses. Okey, dalam jika selalu akan ada proses. Okey, ini untuk kita memahamkan teknik untuk menulis pseudocode. Okey, dan juga kita membiasakan diri kita untuk menulis menulis indentation yang betul. Sebab apa? Okey, sebab kalau kita tulis semua ni, okey, jika ni dalam satu line yang sama, jadi dia akan anggap itu sebagai proses yang baru, itu sebagai aktiviti yang baru. Jadi susahlah itu, nanti dalam kita punya result output pun dia akan berbeza. Okey, jelas ya? Okey, ini yang pertama untuk contoh jawapan. Okey, yang kedua, okey, kita tengok pula contoh jawapan bagi B. Okey, dia tetap sama, cuma jalan penilaian berbeza. Okey. Mula sama mula
input jualan. Okey, jika jualan less 400, commission equal jualan times 0.07. Okey, dekat sini lepas dia buat yang ini, okey, lepas dia kira commission, dia terus paparkan commission. Okey, jika tidak, okey, jika jualan less dengan 750, okey, dia kira commission, kemudian dia papar commission. Yang ini juga jika tidak, okey, jika jualan less 1000, okey, dia kira, kemudian dipapar commission. Yang ini pun dia akan kira, kemudian dipapar commission. Jadi dia simpan dan dia selepas sahaja kita kata aktiviti ini, dia akan terus paparkan commission. Okey, berbeza dengan bahagian A, dia simpan dahulu. Okey, dia simpan dahulu dia punya jawapan di dalam storage. Okey, jika ada, lepas dah habis semua ni, baru dia akan papar commission. Okey, nampak jika kita lihat, okey, dia sama sahaja, cuma yang akan membezakan nanti bila kita tulis atur cara ataupun apabila kita membina catak alif, maka bahagian B ni, jawapan B ni, dia akan jadi lebih panjang. Okey, berbeza dengan A. Okey, A akan menjadi lebih pendek, atur caranya akan menjadi lebih pendek sebab dia hanya menulis sekali sahaja, berbeza dengan yang ini. Dia akan ambil 1, 2, 3, kita kata 3 space ataupun 3 baris lebih banyak daripada mula. Okey, jadi ini untuk sidukut. Boleh semak jawapan masing-masing. Okey, awak ambil yang mana, bahagian A ataupun bahagian B, boleh semak. Okey, jadi kita lakukan teknik semakan meja. Okey, kita lakukan teknik step through. Okey, teknik semakan meja selalunya kita cuba untuk masukkan nilai. Manakala teknik step through ni kita tengok satu-satu. Okey, betul ada mula, betul ada input, betul ada jika jualan ni. Okey, kita akan semaklah satu per satu sampai akhir, betul ataupun tidak. So, selepas ini kita tengok pula contoh kalau kita melukis carta alif. Okey, kali ini kita tengok pula selepas kita dah buat sidukut tadi, kita tengok pula carta alif. Okey, yang ini adalah carta alif. Okey, sebelah sini okey adalah carta alif untuk sidukut A. Manakala di sini adalah carta alif menggunakan sidukut B. Okey, menggunakan sidukut B. Okey, jadi awak boleh lihat dekat sini carta alif A, pembinaan carta alif A adalah lebih ringkas. Okey, menggunakan simbol-simbol yang lebih sedikit berbanding dengan carta alif bahagian B, lebih banyak kod yang ataupun simbol yang diperlukan. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita bezakan pula antara carta alif dan juga penulisan ataupun lakaran carta alif dan juga lakaran sidukut. Okey, sidukut dia lebih banyak tulisan, dia lebih banyak penulisan, manakala carta alif dia lebih tulisan dia ataupun ayat-ayat dia adalah lebih ringkas. Tapi jangan risau, dia sama sahaja, cuma kita pindahkan daripada sidukut dan juga carta alif. Jadi untuk itu awak perlu mahirlah, awak perlu mahir untuk menulis, okey, menulis carta alif dan juga sidukut, sebab carta alif dan sidukut ini adalah soalan yang agak glamour lah, soalan yang agak popular untuk bahagian C, di mana soalan ini sahaja akan merangkumi 7 markah. Okey, selalunya maksimum 7 markah. Okey, 3 markah nanti adalah soalan-soalan sisipan ataupun soalan-soalan tambahan. Jadi kita tengok dekat sini bahagian A ini, saya besarkan sedikit. Zoom. Okey, awak boleh tengok sini. Okey, ini mula dan ini ialah jualan dan sebagainya. Okey, mula dalam sidukut kita pindahkan dalam bentuk oval. Okey, mula. Kemudian jualan. Ingat balik tadi. Okey, saya tunjukkan contoh. Untuk sidukut kita akan tulis. Okey, untuk sidukut selalunya kita akan tulis input. Okey, input jualan. Okey, tetapi bila kita masukkan, okey, bila kita masukkan dalam
catat alil, kita tak perlu lagi tulis input. Okey, kita hanya masukkan jualan sahaja. Sebab input ni telah diwakilkan dengan apa ni? Okey, dengan simbol ini. Okey, jadi mula jualan, kemudian kita semak pula. Okey, jualan less than 400. Okey, jadi bila jualan less than 400, kita tengok balik. Okey, kita ingat balik dekat bila kita buat pseudocode tadi. Okey, jualan ini bila yang ini kita buat kan, jika jualan less than 400, betul tak? Okey, jadi bila kita buat catat alih, jika ni kita dah tak perlu tulis sebab dah diwakilkan dengan simbol ini. Okey. Next. Okey, jika jualan, okey, kemudian kita kata apa? Commission equal, berapa commission equal? Okey, commission equal dengan jualan kali 0.07. Okey, jualan kali dengan 0.07. Jika tidak, okey, jika tidak, apa akan terjadi? Jadi di sini bila kita menulis melukis catat alil, okey, yang ini kita katakan bila jika tidak tu maksudnya dia tidak memenuhi syarat. Jadi kita tuliskan sahaja di sini dekat bahagian anak panah ini tidak. Okey, yang sini kita tulis ya. Kalau awak nak buat dekat sini untuk statement ya, sini untuk statement tidak pun tak ada masalah. Yang penting output akhir tu betul. Okey. Jadi jika tidak yang ini kita tak perlu lagi tulis tidak, ataupun jika kita buat dekat sini ya ataupun tidak. Kemudian commission kita buatlah. Commission ni proses ni selalunya melibatkan formula. Okey, dalam atur cara yang sebenar proses ni selalunya melibatkan formula. Okey, dah sudah dekat sini. Kita tengok pula syarat yang kedua. Okey, jika tidak jualan less than 750. Jika ya, ini dia punya formula. Jika tidak, yang ini formula dia. Kemudian ya, commission berapa. Jika tidak, akhir sekali, ini adalah dia punya proses. Last kali nanti, okey, baru kita akan paparkan commission. Yang ini kita hanya simpan dalam memori sahaja. Kita simpan sahaja. Maksudnya komputer yang simpan, kita tidak akan, maksudnya end user, pengguna akhir tak akan nampak dia punya output. Tapi bila kita dah paparkan commission, okey, yang ini kan, kalau kata awak nak buat, okey, dalam pseudocode kita kata papar commission. Ataupun kita kata output commission. Ataupun kita kata print commission. Kan? Okey, itu dalam pseudocode. Tetapi bila kita dah buat catat alil, yang ini tak perlu pun sebab simbolnya telah diwakilkan dengan, simbol ini telah mewakilkan untuk papan. Okey, macam mana nak tahu input ataupun output? Jangan risau. Okey, input selalu mesti di atas. Okey, output mesti di bawah. Jadi kita boleh tahu mana satu input, mana satu output. Okey, jelas. Okey, ini untuk yang pertama tadi. Okey, dan kalau awak lihat, okey di sini, okey. Jika dia dah kira, okey, dia akan simpan last kali. Jika condition yang ini betul, okey, last kali dia akan pergi terus kepada commission. Dan dia tidak akan tengok yang lain lagi. Okey, dia akan tengok satu sahaja. Okey, cuba ingat balik tadi. Okey, yang ini. Sebab itulah pentingnya, saya dah sentuh tadi, tak silap saya. Okey, sebab itulah pentingnya indentation. Okey, indentation yang mana? Okey, tak ingat balik. Okey, indentation ialah antara sini dengan sini. Okey, ini kita panggil sebagai indentation. Okey, indent yang ini, yang ini. Okey, kalau kita tak buat indent, sebab ini adalah struktur kawalan pilihan, kalau kita tak buat indent dan, okey, contoh kalau kita tak buat indent, mana? Okey, kalau kita tak buat indent, lepas dia pergi, maksudnya bila yang ini nombor satu, mula. Okey, yang kedua, input. Okey, yang ketiga, jualan. Okey, dia akan cek jika
jualan. Kemudian ini kita tak buat indent. Kita letak juga dekat tepi sini. Nampak? Okey, kita letak juga di tepi sini. Maka dia akan keluarkan commission. Dia akan kira commission. Kemudian dekat sini dia akan terus papar commission. Okey, dan dia akan pergi. Okey, kat sini pun awak buat di sini. Dia akan buat semua line by line. Kalau ada error adalah. Tapi kalau tidak, konsep dia nanti dia akan buat semua. Tapi kalau kita buat indentation ni, logiknya bila kita buat indentation ini, jadi dia akan tahu, okey, jika ni, okey, contoh yang ini, jika yang macam mana saya nak tunjuk. Okey, contoh, okey, jika yang ini, dia akan tengok pada sini. Okey, jika tak berjaya, okey, jika yang ini dia akan tengok pada sini, jika tidak, okey, dia akan pergi pula pada proses yang ini. Okey, dia akan pergi kepada proses yang ini dan dia akan pergi seterusnya kepada proses yang lain. Dia akan lompat. Okey, macam mana kita tengok balik. Okey, kita tengok balik yang ini. Okey, apa yang kita kata dia lompat maksudnya lah kan. Okey, kita tengok aktiviti 2.1. Katakanlah, okey, jualan. Okey, sama dengan berapa? Jualan sama dengan 500 RM 500. Jadi dia akan mula. Okey, mula. Kemudian jualan. Okey, dia masukkan 500. Kemudian dia semak. Okey, jualan less 400, ya atau tidak. Okey. 500 ni jadi dia akan semak ini adalah lebih kan. Okey, kurang. Okey. Jadi tidak, dia akan semak kat sini. Jualan less than 750. Okey, betul. Jadi dia akan buat commission. Dia akan commission dan dia akan pergi ke tamat. Okey, tapi kalau kita tidak buat indentation, okey, kemungkinan selepas dia semak kat sini, okey, dia akan semak juga di sini. Okey, kemudian dia akan pergi ke sini dan seterusnya. Jadi kita akan output dia akan salah. Okey, kenapa output dia akan salah? Sebab dia akan semak kat sini. Okey, jualan less than 750, jadi dia akan semak betul. Jadi dia akan kira dan dia akan paparkan commission. Lepas tu kemudian dia akan pergi pula kepada sini. Jualan less than 1000. Okey, betul kan? Okey, jadi dia akan kira. Itu akan terjadi. Jadi dia akan kira, maka dia akan keluarkan commission berapa kali? 3 kali. Satu yang ini, okey, jualan kurang daripada 750. Satu yang ini, jualan kurang daripada 1000. Dia akan keluarkan 2 kali. Sorry, dia akan keluarkan 3 kali. Yang ini last kali jualan kurang daripada 1001 dan ke atas. Jadi dia akan keluarkan commission sampai 3 kali. So salah lah. Okey, sebab itu indentation itu penting. Kalau indentation tak penting, bukan tak penting. Kalau indentation kita tak buat, setiap satu yang kita tulis, dia akan laksanakan. Okey, setiap satu yang kita tulis, dia tidak akan ada, kita kata maksudnya, awak kalau, maksudnya itu kita guna struktur kawalan urutan. Okey, semua dia akan laksanakan. Jadi bermasalah pada kita punya catat alif lah. Output kita pun akan jadi salah. Output tidak menjadi seperti apa yang kita inginkan. Okey, ini adalah contoh untuk jawapan aktiviti 2.1 dan juga aktiviti 2.2. So lepas ni kita akan tengok pula macam mana kita nak lihat kepada logo rhythm. Kita nak cek catat alif kita betul ataupun tidak menggunakan logo rhythm. Okey.